Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, hari ni kita jumpa lagi dalam The Mary Show. Alright. Okay, Mary nampak dah ramai dah tu join hari ni. Alright. So, kita boleh tak tolong komen sikit? Line Kak Yam ni clear atau tak? Suara dengar atau tidak? Barulah best kan? Mary nak bercakap ni hari ni. Topik yang best sangat. Kejap. Hai Nur Asmaru Haida, hai Caroline, hai Eliana. Wow, semua duk tag dia punya team nampaknya. Siapa lagi tu? Hai Qlin, hai Eliana Stephen. Hai Mary, hai Nur Aini, hai. Kenapa ni tak ramai sangat hari ni? Korang kena share banyak-banyak lagi. Ajak orang join, tonton live hari ni sebab Mary nak bincangkan topik yang best hari ni, okay? Berniaga berbisnes di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, apa lagi tempat-tempat yang platform e-commerce ni yang you all boleh guna zaman sekarang ni kan, okay? Katanya mudah dan menguntungkan. Yang paling bestnya tak payah lagi nak nak PM tepi. Tak perlu pun guys. Customer just order je. Lepas tu buat pembayaran. Lepas tu notification tu akan sampai kepada seller and then seller just proceed saja. Melainkan customer tu dia nak tanyalah dengan lebih dalam barulah dia boleh check. Tapi selagi dia tak ada query, kita letak siap-siap kelebihan dekat situ. Letak harga siap-siap kat situ, diorang dah takkan lagi tanya. Okay? Sebab sekarang ni semua orang nak mudah, laju dan nak cepat sampai, betul tak? Okay? So bagi Mary sendiri pun, Mary suka beli secara online. Okay? Dekat website ke, dekat platform e-commerce ke. Tak kisahlah sebabnya Mary malas lah nak tanya-tanya ni. Asalkan dia dah letak benda tu secara details, Mary terus je add to cart, maksudnya shopping trolley shopping Mary tu, and then bila dah settle shopping, dah settle letakkan dalam trolley cart Mary tu, and then Mary terus je bayar. Senang gila. Okay, so hari ni Mary nak bawakan satu tetamu, okay, yang dia Mary tengok lah kan, hari-hari dia ada order daripada platform tu. Kan? So Mary tertanya-tanya juga macam mana dia buat ni. Sebab orang lain pun buat juga tapi tak ada order pun hari-hari kan. And then dia dalam masa yang sama bekerja. Bekerja and then dia berbisnes juga dekat platform e-commerce tu. Dekat Shopee, Lazada. So hari ni Mary nak bawa korang lah ni. Untuk kita cungkil apa rahsia dia, bagaimana nak buat bisnes dekat sini. Katanya susah. Betul ke? So korang nak tak join Mary hari ni untuk tahu bagaimana untuk buat bisnes dekat platform e-commerce ni. Kalau nak korang kena komen nak, and jangan lupa korang kena share. Share banyak-banyak. Biar ramai lagi orang tahu. Okay? Sebab ini adalah salah satu di mana orang kata sangat senang. Tak payah nak COD, tak payah apa, tak payah. Letak je barang dekat situ, lepas tu letak detail siap-siap, lepas tu customer just order je. Okay? Yes, mudah dan pantas. You all pun mesti suka kan? Betul tak? Dekat Lazada lah, korang shopping. Dekat Shopee lah. Sekarang ni Shopee dah start dah kempen raya dia. Raya bersama Shopee. Kan? Wow, ramainya orang nak dengar. Amazing. Yuhana, Mira nak. Thank you Mira. Eliana pun nak. Gabriel pun nak. Erina. Wow, ramai gila. Thank you so much for the support. Tapi korang kena keep share live ni biar sampai kena block. Okay? Kita nak tetamu kita hari ni rungkaikan bagaimana dia buat bisnes dekat platform ni kan. Hai Azina Abdul Rahim. Hai semua yang baru masuk. Okay, tanpa melengahkan masa lagi lah sebab dah ramai sangat orang yang nak Mary
cepat Mary. Okay. So Mary akan persembahkan dekat korang tetamu Mary hari ini iaitu Puan Azlina Zakaria. Jeng jeng jeng. Hai, Assalamualaikum Puan Azlina. Hai, Waalaikumsalam. Okey, Puan Azlina boleh tak perkenalkan diri dekat tetamu kita pada hari ini? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Azlina. Saya merupakan AEP Shah Alam. Umur saya 39 tahun. Saya mempunyai 3 orang anak. Yang paling kecil umur 3 tahun lebih. Okey, Puan Azlina duduk Shah Alam Alright, Puan Azlina, boleh ceritakan sikit kerja ke tak ke, and then sebelum ni buat apa sebelum buat bisnes? Share sikit. Okey, saya baru je berhenti kerja bulan 2 hari tu. Berhenti kerja Bulan 2 hari tu. Sebelum ni saya merupakan seorang penjawat swasta. Saya bekerja sebagai billing eksekutif dan head of operation dekat sebuah syarikat logistik dekat Shah Alam. I see. Saya dah bekerja dah 16 tahun. 16 tahun. Allah, lamanya. Ni kita kena korek ni. Kenapa dia boleh tinggalkan pekerjaan dia yang 16 tahun ni untuk berbisnes? Okey, Puan Azlina kalau boleh share lah share dekat kawan-kawan Mary semua yang tengah menonton ni. Kenapa Puan Azlina buat keputusan untuk berhenti kerja and buat bisnes? Okey, sebenarnya saya dah lama nak berhenti kerja tapi saya dah hantar surat resign tu saya dah 3 kali tapi di reject. Selepas tu saya pergi MMM baru-baru ni, saya tersertap dengan kata-kata dok. Dia cakap berdosa sangat kalau kita dah dapat income yang ada certain tu, kita tak berhenti kerja. Kita tak bagi peluang dekat orang lain. Balik pada tu saya sebaik solat istiqorah memang minta petunjuk. Betul-betul petunjuk sebab bukan senang kan nak buat keputusan berhenti kerja. Okey. Tapi alhamdulillah Allah dah tunjuk jalan yang betul, saya pun dah berhenti kerja. Astaghfirullahalazim, amazing. Ya Allah. Okey, tak risau ke? Kan gaji dah tak ada dah, tak ada dah tiap bulan. Lepas tu bisnes dia pula kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, tak tahu. Tak rasa takut ke, risau ke? Tak ada, saya memang dapat petunjuk, memang saya tak ada rasa langsung, memang saya rasa ini betul jalan yang saya buat. Tapi alhamdulillah memang bila saya berhenti kerja tu, boleh cakap saya meningkat 2 kali ganda. Sebab saya ada masa untuk tengok buat Lazada, Shopee, saya ada masa untuk dengan tim. Memang amazing bila berhenti kerja tu, memang hilang segala-galanya stres. Okey. Stres lah duduk kat tempat kerja, betul tak? Okey. Boleh saya tahu bila you start buat bisnes sebenarnya? Okey, saya start buat bisnes ni akhir bulan 3 2018 sebagai seorang ejen. You memang start terus dengan Faithful ke ataupun sebelum ni memang ada jual produk lain? Tak ada, saya memang tak pernah jual produk lain, memang saya tak pernah buat bisnes, memang saya tak tahu langsung pasal bisnes. Saya memang tak tahu apa itu dropship, apa itu ejen, memang saya tak tahu. Saya mula start daripada Faithful. Memang start Februari? Mac 2018. Akhir Mac. Mac 2018 join sebagai ejen terus. Tanpa tahu apa-apa pada waktu tu. Betul. Kenapa you decide untuk buat bisnes pada permulaannya? Sebenarnya secara tak sengaja saya join ejen ni sebab masa tu saya ada masalah rambut kuku yang teruk. Lepas tu kawan rekomenkan serum Faithful, saya guna, alhamdulillah memang berkesan. Dalam masa seminggu je saya dapat hasil yang memang amazing. Dulu saya ada masalah rambut kuku yang teruk, lepas bersalin, lepas tu saya guna satu set Primadona. Masa tu panggil set Kak Limah. Masa tu ada shampoo, ada conditioner, ada serum. Saya guna tu dalam masa seminggu memang sangat-sangat berkesan. Lepas tu saya PM lah HQ untuk jadi member. Sebab saya nak dapat murah je masa tu. Saya memang tak ada nak buat bisnes ke apa, saya cuma nak dapat harga murah. Oh, nak dapat murah. Kata. Alright. So,
Bila you dah join business kan pada Mac 2018. And then bila you decide untuk serius? Sebab tadi you just nak harga murah kan? Bila you decide untuk serius? Saya decide nak serius tu masa saya jual tu dapat sambutan. Dapat sambutan sebab tapi saya jual melalui grup FB melalui online je. Saya tak jual dekat kawan-kawan, tak ada. Saya jual dekat online je. Lepas tu saya betul-betul merubah tu masa saya pergi IMKK 2018, last IMKK. Masa itulah merubah hidup saya memang, masa itulah merubah saya nak buat betul-betul bisnes. Okay, berubah macam mana tu? Sebab masa pergi IMKK tu barulah saya tahu kena bagi duit dekat mak ayah, baru tahu kena BUY. Sebab selama ni memang saya kerja, saya memang tak pernah bagi duit dekat mak ayah kecuali raya. Sebab saya tahu dia orang cukup duit untuk makan. So saya tak ada fikir mak ayah, saya tak ada fikir adik-beradik. Memang saya fikir saya punya family je, hidup kami je. Oh, macam tu. Okay. So memang before this tak pernah bagi duit lah dekat mak ayah semua? Tak ada, kecuali raya. Tak ada. Oh, I see. Alright. Okay, macam mana pula bila you dah buat bisnes ni, you terjerumus dengan platform e-commerce ni. Maklumlah Mary dapat tahu yang you memang power gila dekat Lazada, dekat Shopee, dapat order bertimbul-timbul satu hari tu. Macam mana boleh tiba-tiba terjebak dekat platform e-commerce tu? Sebab saya memang suka beli online lah, Lazada, Shopee. Memang saya hari-hari masuk office pagi saya memang tengok Lazada dengan Shopee. Lepas tu bila saya dah buat Faithful ni, saya fikir kenapa saya tak masukkan saya punya produk dalam Lazada dengan Shopee dengan carousel. Lepas tu saya buatlah bukalah akaun Lazada, Shopee. Saya pun menjual lah dalam sana. I see. So ini apa ni? Ini akaun? Ini akaun saya. Ini akaun Lazada. Okay, ini Lazada. Alright. So Shopee pun ada juga lah? Shopee ada juga. Oh, ni order-order lah ni? Ni order-order daripada Lazada lah. Wow. Ini semua dekat Lazada, Shopee? Ini semua dekat Lazada. Shopee kita guna JNT, kita guna lain punya. Okay, ni dekat Lazada je lah? Ni semua Lazada. Hari-hari macam ni? Ini masa hari tu Lazada birthday. Lazada birthday kan ada berapa tu? Alright. Dalam 2 minggu, 3 minggu lepas lah. I see. And then Shopee pula? Wow, tu dia statement dia dah keluar. Start ini 6 April 1124. 13 April pula 1100. Wow. So maksudnya bulan ni dah buat berapa dah? Bulan ni RM3,238 daripada Lazada. Dekat Lazada sahaja? Lazada saja. Astaghfirullahaladzim, amazing gila. You just, itu yang you punya bukan tim you punya Tak ada, saya punya. Saya punya saja. Wow, okay. Ni lah nak tahu ni. Macam mana you boleh sampai order macam tu? Orang lain kenapa tak dapat macam tu? Share sikit. Sebab kalau dekat Lazada ni, kita kena rajin, kita decorate kita punya kedai. Lepas tu kita kena, dekat Lazada ni dia ada satu platform Lazada University. Kita kena selalu belajar dekat sana, lepas tu kita kena selalu tengok apa yang dia nak. Macam dia akan bagi tahu. Belajar dekat mana? Belajar kat mana? Belajar dekat dia punya platform Lazada, dekat bila kita create tu dia akan ada dekat sana Lazada University. Oh, Lazada University Memang dekat kedai kita dia ada sana lah. Lepas tu dia akan bagi tahu item mana yang top. Lepas tu dia kalau tak dapat sale, kalau customer tengok tak dapat sale, kita kena ubah sikit. Oh. Ubah so sikit. memang dah ada siap-siap kat dalam tu. You just belajar je. Saya memang belajar daripada dalam tu je. Wow. Okay. Lagi apa lagi tips atau trik untuk dapatkan customer dekat Lazada ni? Bila kita dapat order, kita mesti packing cantik-cantik dan bagi gift. Sebab customer mesti mau bagi gift sebab kita nak dia punya review, dia punya rating tu. Sebab
bintang yang customer bagi tu sangat penting sebab dengan dia punya komen. Sebab bila kita nak beli barang pun kita mesti tengok dia punya komen kan. Kalau komen bagus kita mesti berminat nak beli. Itu tips. So itu yang you titik beratkan tu. Kita Betul. serve dia elok-elok, bagi servis yang power supaya dia rate kita, bagi bintang and bagi feedback. Betul tak? Betul. Sebab, betul lah, betul-betul. Sebab Mary sangat tahu, Mary sangat faham nak tahu orang ni scammer ke betul ke tak kan. Mary akan tengok rating dia, Mary akan tengok dia punya komen. Sebab sekarang ni bukannya, tak kisah mana-mana akan ada scammer juga, betul tak? So Mary akan tengok betul-betul dekat dia punya bintang, dekat dia punya komen tu. Nak tahu dia ni betul ke tak ni kan. So benda tu lah yang paling penting kan. Betul, yang tu paling penting sebab cara pembungkusan kita bagi gift, sebab kita memang nak sangat dia punya review. Sebab kita tak boleh beli review tu. Customer yang boleh bagi. Betul, faham. Okey, jadi untuk gambar pula macam mana? Kena menarik ke? Kena gambar yang tak serabut ke? Betul, gambar kena menarik. Gambar saya ambil semua daripada HQ. Saya tak ada ambil gambar edit, semua tak ada. Memang daripada HQ. So daripada gambar tu je orang nak beli dah? Betul, daripada gambar. Sebab bila dia akan bagi tahu bila customer tengok tu kenapa tak convert kepada pembeli, kita kena tukar gambar. Kita tukar testimoni ke, macam tu. Kita mesti rajin tengok. Okey. Untuk kan selalunya bila orang letak satu produk tu kan, letak satu gambar ke Azina letak banyak gambar sekali dengan feedback sekali kan dalam satu album tu kan. Bila kita letak satu produk, boleh letak banyak gambar kan. Cuba share berapa gambar you letak and apa gambar yang sepatutnya kita letak tu. Saya letak semaksimum yang boleh. Kalau dia minta sana 7 gambar, 7 saya letak. First gambar produk, lepas tu dengan testimoni mesti mau. Sebab customer suka baca testimoni. Yes. Okay, faham. So feedback before and after, contoh kan kita buat produk rambut ni, you letak sekali lah. Betul. Dengar tu kawan-kawan. Kena letak sekali tau sebab orang nak tengok produk ni berkesan atau tidak. So sangat penting masukkan sekali feedback. Betul. Alright. Jadi selain Lazada, you ada buat dekat Shopee juga, betul? Shopee. Okay. So dekat kita dah habis kan kat Lazada. Ada lagi tak trick atau tips dekat Lazada? Dekat Lazada tak payah main harga sebab memang kalau betul-betul customer nak beli, dia akan beli. Tak payah main harga. Kalau ada macam biasa ada kempen kan, ada kempen lepas tu bila kita letak harga dia capture harga rendah. So saya tak masuk yang tu. Okay, faham. So kalau ada kempen tak ada main lah sebab risau kan harga, orang ingat kita main harga. Okay, betul, faham. Alright. So habis dekat Lazada, kita pergi dekat Shopee pula. Cuba share dekat Shopee macam mana pula? Dekat Shopee kita kena rajin live. Sebab sekarang Shopee, Lazada ada live, kita kena rajin live untuk tarik customer. Sebab lepas kita live tu mesti ada orang, alhamdulillah mesti ada orang PM tanya pasal harga. Okay, tanya pasal produk. Dekat Shopee berapa followers Puan Azina? Sekarang baru 180 lebih. Saya mau lagi banyak lah. Okay, tapi tak apalah 180 tapi still ada order hari-hari kan, betul tak? Ada, alhamdulillah lah. Okay, so you buat live dekat Shopee, you cerita tentang apa? Tips ke? You hard sell ke macam mana? Saya cerita, saya hard sell dengan tips sekali. Terus bagi tahu kita punya produk sebab diorang tak nak dengar banyak-banyak, diorang nak tahu kelebihan produk, kita punya produk je lah. Okay, faham. And then tu je lah you buat dekat Shopee, live. Betul live. Sebab kita anggap kita ni sebagai customer, apa yang customer nak kita buat je, kita bagi je. Kita tempatkan diri kita sebagai seorang customer lah. Betul juga tu kan? So macam mana pula dengan gambar dekat Shopee? Ke sama je dengan Lazada tadi? Sama je, saya ambil gambar semua daripada HQ, sama je. Okay, any tips or trick yang you nak share pada kawan-kawan kita ni dekat yang tengah menonton kita ni, 170 orang? Okay, kalau dekat Shopee kita kena rajin live sebab dekat sana kita engage dengan kita punya customer dan tarik customer, bakal-bakal kita punya customer tu untuk follow kita punya kedai. Sebab susah kan nak follow kita punya kedai ni. Bila kita live hari-hari, diorang nampak kita, diorang akan follow kita. Dekat Lazada pula kena rajin membaca, kena rajin
baca dia punya tips tu, dia mesti bagi kita punya tips. Kalau kita tak dapat customer, dia akan bagi kita tips. Kenapa? Wow, bagusnya. Sangat bagus. Lazada memang bagus. Dia bagi tips mana yang produk kita yang high customer minta macam tu. I see. Okay. So macam mana nak dapatkan follower ni sebenarnya dekat dua-dua tempat ni? Macam mana you rasa? Selama you berbisnes dekat Lazada dengan Shopee, macam mana nak tarik orang follow kita tu? Sebab selalunya kan orang kalau tengok kita punya kedai ni tak ramai follower, dia jadi macam tak trust sangat. Kan? Betul-betul. Yang sekarang yang baru-baru buat ni, saya baru cuba dalam minggu ni, saya macam buat dekat IG. Okay. Follow customer yang kita rasa betul-betul kita punya prospek lah. Pergi dekat macam produk rambut ke, kita follow je. Saya cuba buat macam IG. You bawakan tips IG tu, you buat dekat Shopee Lazada. Amazing. And then berhasil tak? Dapat hasil. Kalau hari-hari tu nampak dia orang follow. Dekat Shopee tu hari-hari saya nampak dia orang ada follow. Wah, korang dah dapat tips hari ni. Best gila. Okay, apa lagi tips? You kena share, teruskan je share. Saya rasa itulah yang kalau macam Shopee kena rajin live. Dekat Lazada pun kita boleh live sana. Lazada pun kita boleh live, Shopee boleh live. Lepas tu yang sekarang gambar kena cantik, mesti ada kita punya produk. Lepas tu testimoni. Lepas tu kena rajin kita tengok kedai. Kalau macam kita rajin decorate kita punya kedai. Jangan biar sana sama je. Kita decorate. Decorate macam mana tu tak faham lah. Kita bukannya boleh pegang pun kan. Macam mana tu decorate tu? Okay. Dekat Shopee dengan Lazada, dia ada satu sana decoration shop. So kita kalau macam ada macam-macam artis hari tu ada lofa tu, kita masuk dekat sana. Dekat kita punya kedai tu, bagi orang tengok, wow, ada Nelofa follow kedai kita, guna produk Fevler, macam tu. Oh ya ke? You masukkan sekali video tu? Betul. Faham. Alright. Selama you berbisnes lah kan, daripada 2018, 2019, setahun lebih, betul tak? Hampir 2 tahun. Okay. Apa perbezaan yang you rasa sangat ketara platform e-commerce dengan offline ataupun online platform lain, media sosial ni? Sebab kat sana kita cuma masuk produk je, kita tak payah nak jumpa orang, kita tak payah nak PM, kecuali dia tanya kita baru kita reply. Sangat senang sebab dia orang terus bayar. Memang betul-betul dia orang nak beli. Kita tak payah nak check ke macam tu, tak payah. Sangat senang. Okay, apa lagi yang you rasa yang memudahkan lah, lagi mudah dekat platform ni daripada online tempat lain ni? Sebab sekarang semua orang nak senang, semua orang tengok Shopee, Lazada, lebih-lebih lagi musim PKP ni, memang ramai gila yang tengok bershopping dekat sana ataupun window shopping. So sangat senang lah untuk dapat tarik customer. Okay, macam dekat Shopee tu kan ada yang boost tu kan. Apa benda tu? Cuba share sikit. Mary ni tak tahu sangat. Apa tu boost tu? Dia ada, kita boleh buat boost, kita boleh bayar RM20. Tapi saya tak pernah buat. Saya memang tak nak buat yang berbayar tu lah. Bila dia dah buat bayar tu, saya punya order kurang. Sebab ramai sangat yang guna boost tu yang berbayar. Kita boleh bayar RM20, RM40 boleh bayar. Boleh sekarang ni dia boleh buat boost lah. Macam boost, kita boleh suruh macam diorang promote kita punya kedai. Oh, tapi bukan free ke dekat Shopee? Tak ada. Dia free tu yang bawah 5 tu dia free. Lepas tu yang kalau nak kredit lain tu kita kena bayar. Alright. Okay. Pernah tak gunakan ads dekat Lazada ataupun dekat Shopee? Tak pernah. Saya tak pernah guna ads. Memang zero cost gila lah. Zero cost. Memang zero cost. Saya tak pernah guna. Dekat platform e-commerce pun korang tak payah bayar guna duit tau. Just letak je. Rupanya. Okay, faham. Okay, Azina pernah tak buat offline ke? Dapat daripada media sosial ke, dekat WhatsApp ke? Saya pernah buat offline dulu. Masa saya jadi ejen, saya selalu buka boost, buat offline.
Sekarang pun memang saya banyak guna marketplace. Marketplace memang dapat customer, memang hari-hari dapat customer lah kalau kita guna. Marketplace dekat dekat Facebook. Marketplace dekat Facebook dengan FB kawasan. Hari-hari mesti ada, kita rajin post, ada customer. Okay, so korang hari ni dapat banyak gila tips and trick, tahu tak? Rugi kalau korang tak follow apa yang Puan Azina ajar dan share hari ini. Alright, kalau boleh lah sharekan sikit. Berapa sales you pada tahun 2018, 2019 dan sekarang ni 2020? Okey, 2018 saya punya sale masa tu ejen 29,365. Masa 2019 saya naik stoki gold. Masa tu saya punya sale satu tahun 153,161. Wow, amazing. Tahun 2020 setakat semalam saya punya sale 26,888 ringgit. Alhamdulillah. Okay, so berapa sales yang you sendiri yang buat daripada e-commerce punya? Untuk yang sampai semalam saya punya e-commerce tu 3,400, lebih kurang macam tu lah. 3,400 memang you buat dekat e-commerce tu je? Betul, e-commerce je. Wow, amazing. So bulan ni saja you dah berapa dah sales you? Bulan April? Setakat hari ni lah e-commerce tu 3,000 lebih lah. Bukan, full? Full semua sekali lah. Sampai malam 26,888 ringgit. 26,000 adalah sales untuk April sahaja? April sahaja. So 3,000 tu adalah daripada e-commerce. Memang you sendiri yang buat? Betul, 3,000 tu e-commerce. Power gila guys. Power gila. Korang ada tak soalan nak tanya? Korang just komen je kat situ, Mary akan tolong tanyakan. Okay. So Puan Azina boleh tak tolong share sikit dekat kita punya penonton hari ni lah. Daripada sebelum ni adalah orang yang bekerja kan, 16 tahun dekat office yang sama. And then bila you buat business, apa perubahan you berbanding you yang dulu? Sangat banyak perubahan. Dalam bisnes ni memang sangat banyak perubahan. Dari segi memang merubah saya daripada bukan seorang yang orang, sekarang jadi betul-betul orang. Memang banyak berubah lah, banyak daripada saya seorang dulu tak suka ambil tahu pasal orang, sangat garang. Mana orang kepada orang tu? Sebelum ni bukan orang ke? Sebelum ni saya memang tak suka bercampur dengan orang. Saya pun antisosial. Saya memang antisosial, saya tak suka bercakap. Kalau macam saya bagi arahan buat tu. Memang kalau dekat office tu memang orang panggil saya harimau lah, harimau dan singa. Memang memang saya kalau saya suruh buat, mau buat tu lah. Lepas tu, lepas saya join Fafler ni, start pada IMKK memang saya berubah sikit-sikit sampai sekarang alhamdulillah lah saya. Memang dengan Fafler ni memang merubah kehidupan saya. Satu seka yang sangat-sangat positif. Memang saya sangat suka, memang saya sangat sayang Fafler. I see. Dari segi impian you macam mana pula? Banyak sangat saya dah capai saya punya impian. Yang paling best lah, saya tiap-tiap bulan saya dah bagi duit dekat mak ayah tanpa miss. Tolong adik-beradik yang susah. Sekarang dengan adik-beradik pun saya dah dapat. Dulu saya tak dapat, tak ada. Macam saya malah nak ambil tahu hal dia orang. Sekarang saya ada tolonglah bila dia susah, saya tolong. Macam ada orang susah dekat saya punya taman ni pun saya tanya siapa yang susah pun saya ada hulu sikit-sikit lah. Alhamdulillah. Okay, so itu rantai apa tu? Rantai beli Ini masa saya jadi ejen, saya beli rantai yang pertama dengan saya guna duit Fafler tu sebab dulu kita belajar tabung ABC. Saya guna duit tu, saya bawa family pergi bercuti dekat Cameron. Wow, amazing. Power sangat-sangat. Okay. Lagi apa lagi yang you dah capai bila you start business?
saya dapat bagi duit untuk hari tu saya ada renovate rumah, saya bagi duit sikit untuk beli pintu semua, saya ada bagi saya beli handphone baru. Okay, so tadi you cakap you ada bagi duit pada mak ayah you. Apa reaction dia orang? Sebab you dah berapa lama you kahwin kan, you tak pernah bagi duit and then you bagi duit. Macam mana reaction dia orang? Reaksi? Dia cakap, first dia cakap tu kan tak payah bagilah sebab dia tahu kita pun hidup di bandar susah, mak duduk di kampung cukup makan. Dia memang mula-mula dia tak nak terima lah duit tu sebab yelah tiba-tiba kita bagi kan. So itulah, menyesal sangat. Dulu bukan tak cukup sangat gaji kan nak bagi duit dekat mak ayah, tapi tak ada kesedaran. Kita buat hal kita je tak ada kesedaran. So alhamdulillah lah. Diorang pun terima lah, kita pun masuk, dia tak nak pun kita masuk je dekat bank tiap bulan. I see. So diorang tak nak terima pada mulanya sebab dia risau kita pun susah, betul tak? Biasalah ibu bapa ni. Dia macam tu. Tapi bila sebenarnya dia sangat happy lah. Bukan dia nak sangat duit kita. Cuma dia tahu yang kita sebenarnya ingat pada mereka. Okay? Maksudnya dia orang pun terharu sebenarnya kan. Itu adalah salah satu sebab juga kenapa bisnes kita sukses. Kan? Betul. Memang itu memang sebab-sebab memang itu sebab-sebab utama. Kalau bisnes bagilah duit dekat mak ayah walaupun sikit. Memang rezeki tu datang tanpa diduga. Hidup lebih senang. Yeah. Bagi dulu dekat mak ayah and then barulah bantu adik-beradik and then bantu dekat orang-orang yang susah, betul? So betul. Amazing gila your journey. Okay, tadi Mary ada nampak soalan Dia kata konsep Lazada ni macam Shopee ke? Bila customer dah dapat barang baru dapat duit? Tak sama. Tak sama? Kalau tak sama. Macam mana tu? Apa perbezaannya? Okey, kalau dekat Shopee, diorang senang bila customer dah terima barang tu, bila customer tekan receive terima barang, dia terus masuk dekat kita punya account. Okey. Lepas tu kita boleh withdraw sana. Dekat Lazada, dia akan kumpul 1 minggu. 1 minggu dia kumpul. Seminggu sekali, lepas tu barulah dia akan masuk dekat kita punya account. Betul. Dia terus masuk. Korang dengar tak sama tau. Tak sama. Lazada, Shopee cepat, Lazada lambat. Okay. So bukan apa, sebab diorang ni risau nanti diorang tak dapat modal balik, tak dapat untung balik. Jadi lambat lah diorang nak rolling tu kan. Betul. Okay. Soalan lagi tak soalan? Bagi duit dengan orang tua akan luaskan rezeki, betul. Lebih banyak memberi. Okay. So Puan Zina, ada kata-kata semangat ataupun nasihat lah kepada newbie-newbie yang baru nak join business ke, yang baru join business ke, bagi sikit semangat kat dia orang ni, kata-kata nasihat pada dia orang. Okey, kalau yang belum mula dekat Lazada dengan Shopee, mulakan memang kalau nak masuk produk tu memang leceh sikit, tapi kita nak senang tu memang kena susah dululah. Tapi buat je, insya-Allah kena rajin, rajin tengok kita punya kedai, insya-Allah kita akan dapat order. Dan kalau nak mula bisnes tu, mulakan sekarang, jangan takut nak mula bisnes. Orang berjaya dia speed dia laju, dia tak fikirlah dia terus bertindak, buat je terus. Okay, faham. Betul, amazing. Okay, jap. Tadi you cakap kalau nak start buat bisnes dekat Shopee dengan Lazada, terus buat je. Okay. Sebab Mary tahu yang bila kita nak daftarkan kita punya account dekat Lazada, katanya perlukan SSM. And then dekat Shopee tak perlu. Betul ke? Boleh tak tolong share satu persatu? Macam mana permulaannya? Ni diorang ni baru nak join ni e-commerce. Okay, kalau dekat Shopee tak payah SSM. Dekat Lazada kita kena masukkan kita punya IC, jangan takut. Kita kena ambil gambar IC depan belakang.
Okay. Kena ada statement nombor akaun kita pun kena masuk sana. Lepas tu SSM tu dia macam ni, kalau ada memang cepat kita punya kedai tu boleh operasi. Kalau tak ada kita kena check atas core dia orang, kita bagi tahu kita nak buat bisnes dekat Lazada, kemudian dia orang akan improve kita punya kedai. Sebab saya punya team ada buat macam tu, dia tak ada SSM tapi dia boleh masuk dekat Lazada. Oh, I see. Tak susah lah. Tak usah, tak ada before SSM. this, sebab before this, rasanya macam dia ketat kan kena ada SSM. Sebab dia orang nak secure dia punya platform kan. Mungkin sekarang ni mungkin macam tu kot. Sebab baru yang 2-3 bulan lepas ada tim saya buat, dia lepas tak ada SSM. Boleh guna, boleh. So kalau macam Shopee just register macam biasa je? Shopee tak ada. Shopee di longgar lagi. Boleh masuk buat kedai kita. Kalau Shopee guna akaun personal kita je, tak payah buat seller. Sebab kalau Lazada kita ada 2 akaun berbeza. Satu akaun personal, satu lagi Lazada seller. Kita kena download lain Lazada seller. Kalau Shopee kita guna satu kedai je. Betul. Oh, Shopee lagi simple lah kan? Alright. Shopee simple. Macam mana pula dengan biasalah kan? Kita dengar customer akan datang dekat kita bagi tahu kenapa dia lagi murah? Kenapa orang ni main harga apa semua tu? Macam mana you handle benda tu? Sedangkan you mesti kena ikut amanah daripada HQ. Harga kena jaga. And then orang lain jual murah gila daripada you. Bagaimana you handle situasi tu? Oh, bagi saya rezeki masing-masing, kita tak payah nak main harga, turun harga ke, saya rasa tak perlu kot. Kalau memang tu rezeki kita, kita akan dapat. Yeah. Kita tak payah nak turun harga. Yes, percaya je pada rezeki guys. Dia nak jual murah lantak dia. Itu hal dia dengan Tuhan. Soal keberkatan dengan Tuhan. Halal haram tu biar dengan Tuhan je lah, kita tak payah judge. Okay? Betul. Okay, sebab benda tu bukannya boleh kawal pun kan. Sebab betul. dia orang punya identiti. Betul tak? Betul. Okay, jap. Ada soalan ni, jap Kalau sebagai dropship boleh terus buat untuk Shopee ke? Katanya. Boleh. Shopee siapa-siapa pun boleh buat. Siapa-siapa pun boleh. Letak je dekat situ. Sebab Shopee kalau dia sebagai dropship, Shopee dia boleh suruh dia punya ejen, EP, SP, tolong post untuk dia. Shopee boleh. Sebab Shopee kita boleh guna Lazada, guna post laju punya logistik lah, transport. Okey, jap. Maksudnya macam mana? Dia promote and then? Dia buat kedai, lepas tu bila ada order, dia bagi dekat dia punya leader. Oh, submit macam biasa lah. Betul. Senang sangat. Tapi dia kena bayar duit dekat leader dia lah. Betul. Okay. So, Mary rasa korang dah dapat banyak gila jawapan hari ni. Yang penting tak payah cakap banyak, terus je register Lazada ke Shopee ke. Siapa nak main harga, suka hati dia orang kat sana, dia orang yang jawab dengan Allah di akhirat nanti. Dia je tahu dia punya duit, rezeki dia tu berkat ke tak ke, halal ke haram ke. Yang penting apa yang kita buat sekarang ni, kita kena have faith. Lepas tu jaga amanah HQ, jaga harga, jangan ikut orang. Percaya pada rezeki Allah. Kalau Allah kata customer tu akan beli dengan kau lah dapat, betul tak? Betul. Tak payah tahu. Jangan sedih-sedih, jangan rasa macam habislah aku, tak ada orang nak beli dengan aku sebab dia jual lagi murah. No such thing. Percaya pada rezeki, okay? Jap, ada soalan. Last soalan. Dropship tak pegang barang kan? So bila dapat order kat Shopee, bagi je airway bill kat ejen untuk print dan post barang. Macam tu Betul. Okay, senang je lah. Tak kisah you siapa, yang penting you nak. Okay, paling senang lah dekat Shopee dengan Lazada sebab memang semua orang akan terus pergi ke sana pun untuk membeli. Tak payah nak tanya dah. Kau letak je details tu dekat situ. Siap? Add to cart. Nah, beli. Okay? Betul. Alright, so Azina, sebelum kita habiskan live kita malam ni, okay, boleh bagi kata-kata semangat ke dekat diorang, nak share apa-apa je, boleh bagi sekarang. Bagi.
So siapa yang belum mulakan tu mulakan sekarang, jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh, tak kisahlah dropship ke siapa ke, mulakan buat je. Jangan takut nak bisnes dengan e-commerce ni. Jangan takut cakap scammer lah apa, tak ada. Dia duit kita selamat dengan dia orang. Duit kita selamat dengan dia orang. Duit kita selamat dengan dia orang. Lambat dengan cepat je dia orang bagi duit tu. Shopee cepat, Lazada seminggu sekali. Betul. Sekarang ni kalau macam musim PKP ni kita tak boleh nak COD, so kita suruh je dia orang masuk dekat kedai kita dan beli dekat sana. Senang sebab Lazada ni dia cepat, dia tak ada macam pos laju JNT. Lazada ni dia jaga dia punya potensi dia punya reputasi. Reputasi. Okey. Dia jaga dia punya tu. So kalau customer cakap nak COD ke apa, suruh je dia beli dekat Lazada. Lazada kita boleh taruh sana COD, cash on delivery dia boleh. Oh, I see. So dia orang tak payah bayar? Tak payah bayar. Sana dia boleh pilih COD, sampai barang dia akan bayar dekat driver tu. Senang je lah. So kalau susah sangat customer nak COD ke, suruh dia masuk dekat Lazada sana, pilih sana COD. So nanti bila driver sampai sana, suruh dia bayar COD. Jangan risau. Senang kau. Tak payah susah. Kan? Dah tahu dah. Selalu sebab bukan apa, PKP ni orang kata, saya tak boleh COD, saya rendah apa semua. Kau suruh Lazada. Hantar. Settle. Alright? So thank you so much Puan Azina sudi bersama Mary hari ini dalam The City Mary Show. Mary sangat-sangat berterima kasih sebab ramai ni dapat manfaat hari ini. So jom kita doakan Puan Azina dimurahkan rezeki, diperlimpahkan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan urusan dan semakin maju jaya di Lazada and Shopee. Amin. Amin. Okay, itu saja. Terima Bye kasih. Puan Azina. Bye. Alright guys. Macam. Ui, ramainya. Yes, thank you. Itulah, kalau korang nak belajar lagi dengan dia, korang follow dia punya Facebook, Norazlina Zakaria. Okay? Kalau siapa-siapa yang baru nak start business tu kan, boleh join under Puan Norazlina. Nak belajar Shopee Lazada, suruh dia buat kelas. Kan? Okay? So, Mary rasa itu saja kita punya topik hari ini. Hari esok kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, Siti Mariam Samad, Founder Fafler, jam 9 malam dengan topik yang lebih hangat. Alright, so thank you guys yang komen, yang tolong share live Mary, yang bagi love, yang bagi like, love gila korang ni, memang supportive sangat. Okay, so thank you so much. Mary doakan korang pun semua kaya dan berjaya. Okay. Cepat-cepat register Lazada dengan Shopee tu. Kan? Senang. Korang tak perlu lagi nak check-check, nak WhatsApp. Terus je hantar. Bila order sampai, hantar. Order sampai, hantar. Alright? So itu saja guys. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.